Nak lantik seseorang dalam company kita atau lantik seseorang dalam kerajaan kita, lantik seseoranglah dalam organisasi kita. Inilah dua kriteria yang patutnya kita consider, ya. Sebab kalau kita ada kedua-dua ni, selamatlah organisasi itu, selamatlah kerajaan itu, selamatlah company itu. Kalau kita tidak ada, itu yang the corruption will happen basically. Jadi tadbir urus ni dia bukan saja untuk diri sendiri, mungkin untuk syarikat, mungkin untuk peniaga-peniaga kecil. Dia sentiasa boleh guna apa yang Datuk cakap dalam tu. Tertarik minat saya sebab dia juga merujuk kepada ayat Al-Quran surah Al-Qasas. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi dengan penonton-penonton hari ini khusus tentang tadbir urus ni. Jadi boleh Datuk terangkan tentang tadbir urus baik yang merujuk kepada ayat Al-Quran tu. Ya, terima kasih Dok. Yang menariknya di sini, ini antara studi saya lah, dalam tafakur saya, in my research. Saya mendapati yang seorang political scientist yang terkenal dari dunia barat, namanya Francis Fukuyama. Di antara kawan baik Samuel Huntington yang tulis buku Islam The Clash of Civilizations tu. Dia mengajar di Harvard. Tapi dia memang, Profesor Fukuyama ni memang seorang political scientist yang terkenal. Jadi dia simple. Dia kata ada dua ciri yang kena ada untuk ada tadbir urus yang baik. Ciri pertama ialah dia kata the organizations ability to project the power. Maksud dia di situ ialah tak kisahlah apa saja organisasi ke, company ke, atau negara lah. In this case kalau the states power to project, Jadi kebolehan satu-satu organisasi itu untuk project bahasa Melayu untuk sampaikan, untuk tunjukkan, untuk gunakan kuasa dia. Untuk gunakan kuasa dia sebenarnya. Itu ciri pertama. Itu macam rukun lah, macam rukun solat. Ni rukun nombor satu dia. Ni syarat pertama kena ada tu. Dan syarat yang kedua dia kata the bureaucracy's autonomy. Jadi the bureaucracy's autonomy maknanya, jadi kalau organisasi itu punya bureaucracy lah. Kalau organisasi itu company, the system dalam company itu kena ada that autonomy. Kalau contohnya bureaucracy autonomy itu adalah negara, satu negara, dan inilah penjawat awam lah. Contohnya the bureaucracy itulah. Dan autonomi maksudnya di sini ialah dia bebas, ya. Dia boleh ambil keputusan yang bebas, yang tidak terikat, yang tak ada conflict of interest. Jadi very interesting. Sebenarnya Francis Fukuyama, profesor yang terkenal di negara barat ni, sama ada dia sedar atau tidak, dia sebenarnya menjejak sunnah baginda Rasulullah SAW dan agama kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman dalam ayat yang terkenal, inna man khaira man istajartal qawiyul amin, sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu ambil, sepatutnya ada dua ciri. Ini ayat yang terkenal, ayat di mana cerita yang terkenal lah, kan, tentang Nabi Allah Musa AS. Kita panggil dalam bahasa Inggeris the mosaic criteria ni. Kalau nak employ somebody, dua ciri yang kena ada tu. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata kena ada al-quwah, dan kedua kena ada al-amin. Jadi maksud al-quwah ni sebenarnya adalah apa yang Francis Fukuyama cakap tadi. Al-quwah dalam bahasa Melayu ialah kekuatan. Dalam bahasa orang putih, the power to project. So ada ability to do what you want to do, basically what you want to set up to do tu ada. Jadi al-quwah ni maksudnya di sini adalah to be a professional lah. Kalau kita nak bagi satu-satu task, satu-satu kerja ataupun whatever project you do, you're not going to employ, you're not going to hire, apa bahasa Melayu, lantik orang yang bukan dalam keahliannya, bukan dalam kekuatannya. Jadi if you want an architect, you get an architect. If you want an accountant, you get an accountant. Yang orang yang pandai buat design, buat design contohnya. Jadi inilah orang yang ada kekuatan masing-masing. Al-quwah dalam bahasa Arab tu dipanggil begitu. Seperti apa Francis Fukuyama kata. So the ability to project one's power, that. So kalau you dapat orang yang salah, tak bolehlah project you punya power. Jadi contohnya hanya Jauhari Kenal Manikam. Jadi peribahasa kita yang molek, yang cantik dalam bahasa Melayu tu kan. Jadi kalau kita tak ada keahlian tu, memang kita jadi, kalau bukan Jauhari, memang mungkin nampak berlian tu sebenarnya bukan berlian, sebenarnya daripada kaca kita ingat berlian.
Itu corruption of knowledge lah. Itu di mana contohnya yang antara ulama dan ahli pemikir Islam terkenal daripada negara ni, Said Naqib Al-Atas, alhamdulillah dalam kitab-kitab beliau selalu mengatakan tentang corruption of knowledge ni. Ni fasadul ilm ni. Ini masalah di situ sebab kita bagi kerja atau task pada seseorang yang sebenarnya tidak ada keahlian dalam bidang tu. Itu yang buat corruption of knowledge. Betul. Jadi bukan saja duit, bukan fasad fil alam fil ard ni sebenarnya dalam semua perkara termasuk dalam ilmu tu sendiri. Jadi ini yang bahayanya di situ sebenarnya. Jadi kalau kita tidak ada keahlian tu, bagaimana kita nak project the power? Itu ayat daripada Al-Quran tu sendiri. Al-Quwah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kena ada ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah al-amin, iaitu al-amanah. Jadi kalau kita nak terjemah ke amanah di sini macam integrity contohnya. Jadi kalau nak lantik seseorang dalam company kita atau lantik seseorang dalam kerajaan kita, lantik seseoranglah dalam organisasi kita. Inilah dua kriteria yang patutnya kita consider, ya. Sebab kalau kita ada kedua-dua ni, selamatlah organisasi itu, selamatlah kerajaan itu, selamatlah company itu. Kalau kita tidak ada, itu yang the corruption will happen basically. Jadi contohnya, kalau yang contoh yang kedua ni adalah Al-Amin. Macam ini antara nama-nama baginda Rasulullah SAW, antara gelaran baginda. Baginda memang full of integrity, alhamdulillah. Sebab baginda memang boleh dipercayai. Sebab baginda memang tak korup, alhamdulillah, contohnya di situ. Jadi Francis Fukuyama, subhanallah azim, ini menunjukkan pada kita yang sebenarnya sama ada dia sedar atau tidak, dia sebenarnya mengikut ajaran Al-Quran kita tu. Jadi kenalah ada orang yang boleh, kalau tapi tu saya rasa dia masih hidup atau dunia boleh dakwahkan pada beliau perkara ini, whether he realizes or not. Francis Fukuyama is following the Mosaic criteria in the Quran, following the sunnah of our Prophet SAW, the sunnah Nabi Allah Musa AS, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala tu sendiri. Jadi inilah penting kedua-dua tu kena ada untuk ada tadbir urus yang baik. You have to have the professionalism bila kita lantik seorang dalam company kita contohnya. Tetapi bukan saja ada professionalism, kita patut insya-Allah lantik orang yang ada integrity. Jadi masalah dengan kita yang selalu ada masalah ialah kita lantik orang yang memang ada keahlian ni tapi dia tak ada integrity, jadi ada problem, ada corruption macam tu. Ataupun selalunya juga yang mungkin berlaku dalam negara ni, kita lantiklah ni nak lantik orang Islam, orang yang orang yang ada iman atau orang yang memang kita boleh percaya, ni geng kita boleh percaya, tapi kebolehan tak ada, tak kompeten, tak profesional, jadi problem juga. Jadi the best of both worlds tu yang kita kena niatkan. Sebab kita lantik orang yang ada kebolehan, itu kebolehan kuah tu, ada kebolehan, tetapi juga orang yang kita boleh percaya. Ini kedua-dua ni kena ada. Yang ini terkenal kan cerita yang datang berkenaan Nabi Allah Musa AS, bukan begitu kan. Jadi bila baginda hijrah kan keluar daripada Mesir dan terjumpa dalam kabilah yang satu Tok Syekh ni yang anak perempuan dia recommend kan ayahanda Nabi Allah Musa, ini dipanggil Mosaic criteria, iaitu sunnah Nabi Allah Musa AS ataupun syarat Nabi Allah Musa AS. Jadi menarik, sangat menarik, kita itulah dapat manfaat dari